Maka kita dengung alif lam mim. Kita tahu begitu baca tadarus kita memperbaiki Quran kita. Okey, bukan hanya baca seorang-seorang. Jadi Quran kita baca, perbaiki Quran kita, perbetulkan Quran kita. Jangan kita bertemu dengan Allah, jangan kita bercita-cita bertemu dengan Allah. Lidah kita bukan lidah yang biasa dengan Quran. Tentuan kalau kita ni ada kekasih, kita sayang kat seseorang, orang boleh bagi mesej kat kita, WhatsApp kat kita, orang yang kita sayang ni betul-betul bercinta, ada sampai kita tak faham apa yang dia kata, kita akan pergi kepada orang yang faham dengan bahasa kekasih kita tu. Okey, untuk terjemahkan ni, dia ni kata apa kat tu? Allah sedang berbicara dengan kita melalui Quran. Takkan kita nak kata tak apalah. Allah menilai. Contoh kita bertemu dengan Allah, Quran kita tak kita belajar tapi kita mati dalam keadaan Quran kita tak biasa dengan untuk kita. Allah nilai yang kita usaha. Bukan kita kadang-kadang kita boleh belajar ilmu lain, habis degree ni, buat second degree, buat advanced diploma, ambil master, ambil PhD. Masa kita boleh pergi pada benda lain. Quran bukan menjadi peruntukan masa untuk kita. Jangan kita bertemu dengan Allah, lidah yang kita ada tidak mesra dengan Quran. Kadang-kadang kita boleh tahu orang ni kadang sebut baca Quran, sebut benda-benda perkataan Quran, dia tak jadi biasa. Contoh perkataan redha. Kadang-kadang orang tak cakap, oh tak apalah saya reda. Saya reda. Dia tak tahu dalam bahasa Arab atau perkataan agama benda biasa, redha. Kita tahu buat. Kalau dia baca, dia tengok teks, oh reda, saya reda terhadap apa yang berlaku. Nampak sangat tak biasa. Kita tahu. Okey? Jangan kita bertemu dengan Allah, Quran tak menjadi perkara yang dekat kepada jiwa dan lidah kita. Wallahu ta'ala alam. Saya buka sekali tuan-tuan bersoalan. Pertama, isu sahabat kita bertanya tentang ASB dan juga simpanan syariah. Isu ni lama tuan-tuan. Saya ingat 4 tahun lepas ketika kita kena tahu antara fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga Security Council, iaitu Suruhanjaya Security. Di Malaysia, Suruhanjaya Security adalah badan yang paling utama dan yang paling berautoriti dalam isu ini. Dia ada majlis panel dia dan dia ada pakar-pakar dia. Saya kenal kat semua kawan-kawan baik saya yang ada di situ. Suruhanjaya Security menyatakan bahawa pelaburan di dalam ASB dan PNB itu haram. Coba. Menyebabkan berlaku perbincangan hangat di dalam Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan memanggil wakil daripada PNB untuk memberitahu. Dia ada point. Dia kata isunya apabila dia parking duit tersebut, jumlah pelaburan kita yang kita buat pinjaman daripada kemudian dia masuk, dia roll dalam masa 30-40 tahun itu, diletakkan pinjaman itu di dalam Maybank. Okey, Maybank. Tuan-tuan dah tahu siapa penasihat agama Maybank? Satu mufti. Okey. Dan Maybank mencecah 70-80% pelaburan dia haram. Sama ada perjudian, pelacuran dan sebagainya, wallah alam, benda macam itu haram. Okey. Maka oleh kerana duit itu pergi ke sana, jadi mereka kata tak patuh syariah. Sebab duit letak kat sana, memang PNB, jadi apabila dibuat macam tu, dividen itu akan balik kepada kita balik, dan kita dapat pada kita. Okey? Dapat pada kita. Tamam. Jadi apabila dipanggil, dia kata betul, kami boleh parking duit itu kat bank Islam, tapi kami memerlukan 8 kali ganda saiz bank Islam sekarang. Dia tidak mempunyai kekuatan tersebut. Kita pun tahu bank Islam kalau katakan dia nak ambil lebih mencapai trilion untuk satu pelaburan, dia memerlukan kepada banyaklah insurans dan sebagainya. Dan insurans takkan bagi sekiranya dia tidak mempunyai kekuatan tersebut. Ini adalah urusan begitu dia tahu. Jadi oleh kerana begitu, Majlis Fatwa Kebangsaan yang meminta supaya dia menubuhkan panel syariah untuk memandu perkara ini. Okey? Walau bagaimanapun, selepas daripada itu, Suruhanjaya Security tetap dengan keputusan bahawa dia tidak
dia tidak patuh syariat. Isunya bukan kerana adanya pandangan syariat, tetapi kerana ia telah letakkan duit itu di Maybank. Dia tak mau letak di Maybank sebab di Maybank itu haram. Okey? Itu isu dia. Hari ini orang datang yang baik pula, dia kata, macam mana ustaz? Dia letakkan, saya tak ambil pada Maybank sebab dia kena ada bank subsidiary untuk deal dengan NB. Contoh dia ambil, dia pergi kat CIMB Islamic. Okay? Dia pergi kat RHB Islamic. Atau dia pergi kepada Maybank Islamic. So macam mana? Sekarang saya deal dengan Islamic. Isunya pula, di kalangan, saya ingat sebulan lepas saya duduk dengan kawan-kawan di negara dan sebagainya, dia kata isunya bukan penggunaan RHB Islamic ataupun Maybank Islamic ataupun CIMB Islamic, sebab itu hanyalah salah satu daripada anak syarikat ataupun cabang yang kecil daripada ibu yang besar. Okey, walaupun dia Islamic tetapi dia adalah subsidiary. Ibu dia siapa, mak dia siapa, tu yang haram tu lah. Contoh, nak faham macam mana contoh, Carlsberg di Shah Alam dia buat syarikat, dia syarikat besar, dia ada kapital yang besar. Jadi siapa orang Islam yang nak mesra kat Carlsberg? Dia buatlah. Daripada salah satu anak syarikat Carlsberg itu adalah bank dengan nama lain, bank Islam, bank Islam lain. Nak kawan, nak compete dengan bank Islam dah ada, dia buat tu bank Islam. Tetapi dia adalah satu anak syarikat kecil di bawah Carlsberg. Saya nak tanya, siapa yang suntik kapital asal Carlsberg? Yang asal itu haram atau tidak? Haram. Maka walaupun diletakkan bank itu bank Islam, tetapi dia adalah anak syarikat yang makan daripada bank, daripada sumber yang haram, dia akan kekal haram. Itu isu dia. Okey? Itu isu dia. Jadi saya dahulu cenderung untuk kata boleh, sebab di atas kepercayaan mereka akan ubah benar. Dia akan ubah sistem ini. Okey? Dan sistem ini dia tak berubah. Sebab dia tahu, sebab ingat kalau dia tarik boleh demam Maybank kalau dikeluarkan keseluruhan daripada tu. Demam Maybank. Okey? Kalau dia nak masuk CIMB pun lebih kurang sama. Walaupun di sana ada kepentingan syarikat kerajaan di dalam dua bank lebih dikatakan sebagai GMC. Okey? Isunya begitu. Jadi orang penting, sebab isunya kenapa dulu kita benarkan adalah majoriti daripada itu adalah Muslim Melayu yang boleh masuk sebab dia Putra kan? Nak beli apa benda tu dalam Putra. Jadi kalau katakan kita haram, bermaksud nak letak mana duit tu? Itu yang saya katakan, rakyat perlu bangkit untuk demand benda ini berubah. Kalau katakan kita bersatu umat Islam untuk keluarkan kita punya duit tu, tak mau ni, melainkan PNB berusaha untuk letakkan patuh syariah. Dia jadi macam demand apa kita panggil sistem demand and supply and demand, supply and demand principle. Kalau kita yang tekankan, kita customer di Malaysia, kebanyakan kita customer yang menjadi pembeli, pengguna yang menjadi mangsa. Di luar negara dah, negara-negara maju dah, customer adalah raja. Dia tak mau bagi tahu semua bersatu, dia akan kena. Okey, dia akan kena. Dan soalan kedua tadi apa? Yang patuh syariah. Di Malaysia juga, kalau katakan dia patuh syariah, maksudnya dia okey lah. Kita patuh syariah. Tapi dia patuh syariah itu daripada SC. Tapi kita nak tahu juga kadang-kadang SC, dia tak patuh syariah itu bukan bermaksud completely 100% patuh syariah dah. Cuba baca dia. Dia kata tidak terlibat dengan benda yang haram. Saya tak pasti berapa jumlah dia, sama ada 5% ke 10%. Maksud yang halal tu adalah 90%, katakan 10 pada haram. Itu dikatakan sebagai patuh syariah. Mereka kata pun kadang kita pun tak boleh nak nafikan benda ni, sebab sistem, kerana kita dunia Islam adalah pengguna yang terbesar di dunia, boleh di dunia, tapi kita menjadi pengguna yang tidak cerdik. Okay, sedangkan kita boleh demand daripada dia, sebab sedangkan kita, dia akan supply benda yang kita mahu. Okay, tuan-tuan, di UK ketika saya di sana, ada beberapa syarikat, contoh macam Tesco dan macam 7-Eleven, membenarkan pekerja-pekerja Muslim untuk tidak deal ataupun menguruskan bahan-bahan haram. Contoh babi dan juga haram. Kalau cashier, dia boleh arahkan cashier untuk dia pergi untuk bayar kepada cashier yang lain, tidak kepada dia. Di negara itu berikan. Saya ingat apa, Sainsbury, syarikat Sainsbury saya. Dia benarkan benda tersebut. Di Malaysia, majoriti
Pemerintah umat Islam, majoriti umat Islam kita boleh kacau syarikat Vincent Tan? Tak boleh. Tak boleh. Bahkan kita yang dibeli. Sebab tu kuasa umat Islam ada. Tapi dia lebih pada politik berbanding tentang agama. Kalau politik turun tu sejuta pun tak apa. Okey? Tapi pasal duit zakat, pasal pengurusan agama, pasal riba ni tak apa. Riba duit. Okey, kalau tak riba ni aku pun tak kaya macam ni. Kita tak fokus terhadap apa yang sepatutnya, pergi pada benda yang lain. Okey, soalan yang terakhir berapa? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita mula dalam kuliah yang akan datang sama ada mungkin kita ada session di dalam Ramadan ataupun selepas daripada Ramadan. Dan kita mohon daripada Allah, Allah sampaikan kita ke dalam Ramadan. Allah jadikan kita sihat wal afiat dalam Ramadan. Dan bukan itu saja, Allah terima daripada amal ibadah dalam Ramadan. Seperti mana Allah mengumpulkan kita di sini, kita mohon Allah mengumpulkan kita di syurga nanti bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu yaj'alna wa ja'alakum alladziina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nasallallahu yaj'alna minal muttabi'in bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.